Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 November 2024 bersama saya, Syah Muhammad Amin. Seorang pegawai polis yang juga pengiring pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengaku bersalah atas dakwaan menyerang pemandu e-hailing orang kurang upaya Ong Eng Kiong. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur mendenda Muhammad Taufik Ismail RM1,000 atas kesalahan itu hari ini. Ini kerana dia menyebabkan kecederaan terhadap pemandu pekak berusia 47 tahun itu sekitar jam 11.40 pagi di hadapan lobi Hotel St. Regis di Kuala Lumpur pada 28 Mei lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 3(2)(3) Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun, denda tidak lebih RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Taufik akan dipenjarakan selama 20 hari sekiranya gagal membayar denda tersebut. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Taufik memohon maaf melalui peguamnya A. Ashok. Media sebelum ini melaporkan pemandu OKU itu diserang ketika berada di dalam keretanya sementara menunggu penumpang. Pemandu berusia 48 tahun itu mendakwa dia ditumbuk di kepala ketika diminta untuk mengalihkan kenderaannya. Pada 5 Jun, Ketua Polis Negara, Razaruddin Hussain berkata 12 individu direkodkan kenyataan mereka berhubung perkara itu dan kertas siasatan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara sebanyak 2 kali pada 5 Jun dan 27 Julai. Peguam kepada pemandu e-hailing Ong Eng Kiong menyifatkan pendakwaan ke atas pegawai polis yang menyerang anak guamnya dan hukuman yang dikenakan ke atasnya sebagai tidak memadai. Dalam satu kenyataan, Zaid Malik berkata serangan itu dilakukan tanpa sebarang provokasi dan anak guamnya adalah seorang OKU yang hanya menjalankan tugasnya ketika insiden berlaku. Mengulas lanjut, Zaid yang juga pengarah Ngor Lawyers for Liberty mengimbas semula keputusan Mahkamah Rayuan untuk kes serangan oleh bekas Ketua Polis Negara Abdul Rahim Noor terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 1998. PAS tegas mempertahankan Presidennya Abdul Hadi Awang yang membawa kisah dia bertemu Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menegaskan bahawa tiada siapa yang memaksa ia mesti dipercayai. Dalam satu hantaran di Facebook, Ahmad Fadli mengingatkan, apa yang diceritakan ahli Parlimen Maran terbabit lebih bersifat perkongsian dalaman keluarga, iaitu antara seorang bapa untuk anak-anaknya. Ahmad Fadli juga berkata terserah kepada orang ramai sama ada mahu mempercayai mimpi tersebut atau sebaliknya. Terdahulu tular rakaman video ucapan Abdul Hadi yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad yang datang ke Rusira di Marang, Terengganu dan meminta ahli politik terbabit mendamaikan perbalahan di antara golongan Sunni dan Syiah. Dipercayai mimpi tersebut dialami Abdul Hadi hampir 10 tahun lalu. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Rusila. Dia mari diiring oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullah Hadi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau minyak atar lah peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Dia kata saya. Baik, berita seterusnya. Pasukan Kompromi Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang terdiri daripada Ronald Kiandi, Raziz Jidin dan Ahmad Faizal Azumu berjaya dipilih sebagai 3 naib Presiden parti itu. Mereka menewaskan 3 calon lain iaitu Timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah, Ketua Penerangan Razali Idris dan Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Spekulasi sebelum ini menunjukkan bahawa pemilihan MPT dan jawatan kepimpinan bahagian parti bagi penggal 2024-2027 melibatkan 2 puak. Satu diketuai oleh Hamzah Zainuddin, yang kini timbalan Presiden Parti, dan satu lagi oleh Azmin Ali. Pertama, Datuk Dr. Muhammad Razi bin Jidin Putrajaya, 11,690 undi. Kedua, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi daripada Beluran
dengan undi sebanyak 11,295. Dan ketiga, Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Haji Azumu dari Tambun sebanyak 9,278 undi. Ahli Lembaga Pengarah Fashion Valet Sdn Bhd Irene Omar menafikan dakwaan berhubung penipuan wang yang dikaitkan dengan jenama tempatan itu. Irene turut mempertahankan pengasas bersama jenama itu, Vivi Yusof dan Fazaruddin Shah Anwar yang memohon maaf dan melepaskan jawatan masing-masing dalam perniagaan itu. Dalam teaser temu bual untuk Apa Cerita Podcast yang disiarkan minggu lalu, Irene berkata tiada perkara seperti skandal atau penipuan atau penggelapan wang. Irene juga membidas pengkritik di media sosial yang menyasarkan Fashion Valet dengan menganggap ia sebagai satu perkara biasa dalam perniagaan. Terdahulu, Kementerian Keuangan dalam jawapan bertulis Parlimen pada 28 Oktober menyatakan bahawa nilai saham khazanah dan PNB dalam Fashion Valet menurun hampir 44 juta ringgit apabila perniagaan itu dijual pada 2023 berbanding jumlah yang mereka belanjakan pada 2018. Ia juga menyatakan bahawa khazanah mengeluarkan 27 juta ringgit dan PNB 20 juta ringgit untuk memperoleh pegangan minoriti dalam jenama fashion itu. Bagaimanapun, kementerian itu berkata Fashion Valet kemudiannya dilanda masalah kewangan semasa pandemik COVID-19. Pada Sabtu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan sedang berjalan berhubung kerugian yang dialami khazanah dan PNB daripada pelaburan mereka dalam Fashion Valet. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, hari ini menyerbu Fashion Valet yang dikaitkan dengan kerugian pelaburan dana khazanah nasional dan permodalan nasional BHD, PNB, berjumlah 43.9 juta ringgit. Dalam siaran di laman TikTok rasmi SPRM hari ini, sebanyak 4 lokasi berkaitan syarikat itu di ibu negara disahkan dibongkar penyiasat SPRM sepanjang hari ini. Menerusi siasatan itu, kelihatan sekumpulan pegawai SPRM masuk ke ibu pejabat berkenaan dan kemudiannya memeriksa beberapa dokumen mengenai pelaburan dua buah agensi berkaitan kerajaan, GLC, dalam syarikat itu. Baik sempena ulang tahun Malaysia kini yang ke-25 mulai sekarang hingga 30 November, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Baik, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025 di Dewan Rakyat panas apabila Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim menyebut DAP bukan malaikat. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya yang panas telinga dengan ungkapan itu menegur kenyataan Awang yang dilihat menuduh secara membuta tuli. Begitu juga dengan kes 94 juta yang mana didapati di sebuah rumah seorang menteri pemimpin DAP dijumpai 94 juta sampai sekarang kita tak tahu. Sampai setakat mana siasatan itu dibuat. Lepas dia kan bila sebut pemimpin DAP saya dia terus meletup. Dia ingat DAP ni malaikat kot, suci. Muhammad yang Cukuplah Pendang. Tadi Pendang cakap jumpa. Yang Muhammad, don't get me wake up on the wrong side of the debate. I do not want mess in izin. I will stick to 37.2 with strictness. If I got to send anybody out, I will do it. Pertikaman lidah antara Awang dan Raya itu tidak berkesudahan hari ini. Ia berterusan apabila Raya menjelaskan DAP akan mengemukakan satu usul untuk mengheret Awang ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Pada masa yang sama, saya menggunakan kesempatan ini sebagai ahli Parlimen DAP bersama-sama dengan rakan-rakan seperjuangan untuk mencabar ahli Parlimen Pendang. Dalam masa 24 jam, kalau betul ada keterangan untuk menyokong kenyataan beliau dalam Dewan untuk membuat satu laporan dengan pihak SPRM dan juga menyatakan siapakah ahli Parlimen berkenaan dari DAP di mana terjumpanya wang sebanyak 9.4 juta. Isu pelaburan yang merekodkan kerugian melibatkan Fashion Valet antara topik dibangkitkan di Dewan Rakyat pada hari ini. Timbalan yang dipetua Dewan Rakyat
Ramli Muhammad Noor mengambil peluang pada ruang perbahasan Ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee untuk menyatakan pandangan beliau. Boleh tak melalui Yang Berhormat kita tanya Menteri ada tak kelulusan dari MOF diperolehi oleh JLC atau JIC ini satu. Lepas itu semasa Fashion Ballet ini ada menjual sahamnya, adakah mendapat clearance daripada pihak yang MOF ataupun Khazanah? Boleh saya tumpang? Oh, memang sangat bagus. Saya izinkan untuk masukkan dalam ucapan Terima saya. kasih. Dengan itu sekian, terima kasih. Because public money 40 juta lebih spend. Minta maaf lah, I was an investigator those days. Benda-benda ni dalam kepala otak saya tak boleh compute lah. Kalau saya seorang investor, saya melabur satu jumlah yang besar, takkan saya tidak memantau pelaburan saya dan biar rugi bertahun-tahun begitu saja. Jadi apakah safeguards dengan izinnya sepatutnya ada dalam pelaburan tersebut supaya untung rugi pelaburan dapat dikawal, malah kita dapat memantau, memberikan nasihat kepada mereka yang pelaburan tersebut terus diberikan. Takkan kita bagi 40 juta dan biar mereka buat suka hati. Dengan pasangan suami isteri minta maaf, yang mana atas kerugian cukup ke dengan minta maaf? Cukup ke dengan menyatakan, oh kami kecewa, kami kesal dengan diri, kami kecewa dengan penyudahannya begini? Cukup ke dengan apa yang mereka lakukan kepada kerugian kepada Khazanah dan juga PNB? Sebagai akun fashion, mereka telah mengecewakan ramai pengikut-pengikut mereka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.